Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali ke kelas RBT, Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1. Okey. Hari ini kita akan sambung tajuk yang kita dah belajar sebelum ni. Kita masih dalam bab lakaran. Kita di bawah tajuk lakaran pictorial. Kita akan sambung melakar. Kali ini kita akan belajar tentang perspektif 2 titik. Perspektif 2 titik. Okey. Yang lepas kita dah buat perspektif 1 titik. Yang ni kita akan belajar perspektif 2 titik lah. Okey, perspektif 2 titik ni perbezaan dia lah. Yang pertama, dia masih perspektif macam yang awak belajar sebelum ni. Dia yang mana perspektif ni objek yang bahagian yang dekat akan nampak besar, yang jauh akan nampak kecil. Dia masih sama. Walau bagaimanapun yang 2 titik ni dia ada 2 titik lenyap. Yang sebelum ni awak belajar 1 titik lenyap. Jadi perbezaannya pada titik lenyap ada 2, 1 dan 2. Yang kedua, kaedah yang kita gunakan untuk menghasilkan lakaran tu pun berbeza. Dan yang ketiga, rupa dia bila siap nanti pasti akan berbeza lah. Okey. Kepada pelajar yang belum hantar lakaran perspektif 1 titik kepada saya dalam grup WhatsApp kelas, sila berbuat demikian lah. Sebab kita dah nak masuk tajuk baru ni. Kerja yang lama pun tak selesai, nanti jadi banyak. Okey, saya tak nak membuang masa. Kita teruskan macam mana cara kita nak menghasilkan lakaran perspektif 2 titik ni. Langkah yang pertama ialah kita kena buat garis bumi. Okey, garis bumi kat bawah, atas garis ufuk. Okey, kita hasilkan dulu garis bumi kita. Kita akan cuba lakar seberapa lurus. Kita tak boleh guna pembaris tajuk lakaran. Ini saya buat gelap sikit. Awak tak sepatutnya segelap ni lah kalau awak buat dalam buku lakaran awak. Tapi saya gelapkan ni supaya awak nampak nanti dalam video. Sebab dalam video nanti kalau tak buat gelap-gelap, awak tak nampak. Okey. Ini saya dah sambungkan. Okey. Kaedah dia kalau awak tak rasa takut dia sengit, awak buat dia putus. Lepas tu baru sambungkan. Jadi yang penting dia lurus lah. Mendata. Yang ni kita akan panggil dia garis bumi. Saya akan tulis lah. GARISBUMI. Okey, ini garis bumi ya. Okey. Satu lagi kita akan buat dekat sebelah atas. Yang kita akan panggil dia garis ufuk. So kita akan tarik. Okey, saya buat dia putus. Ini teknik ni kita dah belajar masa kelas bersemuka lah. Dalam kelas kita yang lepas. Okey, jadi kita sambungkan. Saya buat ni lebih gelap lah. Tapi nanti untuk awal lakar jangan selegap ni. Gunakan pensel 2H lah. Okey. Yang ni kita panggil dia garis ufuk. Garis ufuk. Okey, apa kegunaan garis ufuk ni? Garis ufuk ni adalah garis yang mana kedudukan titik lenyap awak berada. So macam ni saya akan pilih ya dua titik. Saya akan pilih kedudukan. Katalah saya letakkan sebelah sini. Saya X kat sini ya. Ini saya akan bagi dia nama TL1. TL1 ni titik lenyap 1. Katalah saya pilih satu lagi tempat sebelah sini. Saya letakkan TL2. Yang memberi maksud titik lenyap 2. Awak boleh rujuk buku teks juga. Dekat buku teks muka surat 82 dan 83 kalau saya tak silap. Tentang perspektif 2 titik memang dekat muka surat 82, 83 macam tu. Kalau saya silap awak betul kan? Okey. Perspektif 2 titik. Okey. Sekarang langkah yang seterusnya, kita dah buat titik lenyap 1, titik lenyap 2, kita dah tentukan. Okey, kita akan lukiskan satu ketinggian objek. Kita akan buat objek kotak. Sama macam kita buat oblik, isometrik, perspektif 1 titik, semua kita buat kotak. Kita nak tengok beza dia di akhirnya nanti. Semua objek tu kita akan lukis dalam satu muka, kita tengok beza setiap satu. Okey, kita akan lukiskan ketinggian kotak dulu. Kita akan tentukan ketinggian kotak. Katalah saya pilih, okey, ini ketinggian yang saya nak.
inilah kata ketinggian yang saya tentukan. Okey, saya dah pilih ketinggian. Langkah yang kita kena buat selepas ni ialah kita akan unjurkan, buat garisan binaan daripada titik lenyap 1 ke atas. Awak gunakan garisan binaan, jangan segelap yang saya buat lah. Pastikan ni lurus. Masa perspektif satu titik, ramai pelajar yang silap dekat sini. Okey, katalah lebih kurang. Kalau rasa tak cantik, padam lah. Bukannya berdosa, padam. Okey. Dia lakar. Ini pun sama, kita cuba pegang jauh sikit lah supaya dia tidak terlalu legap. Yes, dia ada macam lukisan isometrik sikit pasal dia menggunakan bucu. Kalau awak ingat, perspektif satu titik, dia muka kat depan. Daripada bucu muka semua hantar titik lenyap. Tapi, untuk yang 2 titik ni, ketinggian ni kita hantar dua-dua ke titik lenyap 1. Dua-dua ni kita hantar ke titik lenyap 2. Okey, itu dulu. Okey. Kemudian, kita dapatkan panjang kotak yang kita nak. Lebar dia kat mana kita nak. Katalah saya pilih sampai sini. Saya nak kotak saya sampai sini je. Okay, kalau saya nak sampai sini, apa yang saya kena buat? Buat garisan menegak ke bawah. Pastikan menegak. Ni dengan ni menegak. Dia sama macam garisan ni. Ini saya gelapkan dulu. Okey, nampak? Saya gelapkan. Okey, saya dah gelapkan. Yang ni kita akan menegak ke bawah. Kita rasa dah cukup tegak, kita gelapkan. Dua garisan kita dah gelapkan. Kemudian kita ambil yang panjang sebelah sini pula, kita pilih. Pun sama kaedah dia, kita gelapkan. 1, 2, 3 ni sama menegak. 3 menegak. Okey, tengok betul-betul. Yang ni ramai pelajar akan kadang-kadang ramai pelajar buat salah lah. Yang sebelah kanan hantar ke titik lenyap 1. Yang sebelah kanan ni hantar ke titik lenyap 1. Yang sebelah kiri hantar ke titik lenyap 2. Nampak? Okey. Selepas tu apa yang kita kena buat? Kita dah nampak kan? Atasnya ada pertemuan kan? Gelapkan. Yang ni dengan ni gelapkan. Sebelah sini dengan sebelah sini gelapkan. Bawah ni pun awak boleh gelapkan. Legapkan, maksud saya legapkan lah. Bahasa yang betul dia lah legapkan. You see, ini adalah hasil perspektif 2 titik. Kalau titik lenyap 1 saya ni lebih jauh, rupa dia akan berbeza. Kalau ni lebih jauh, dia akan berbeza. Dia akan lebih kembang objek tu. Kalau dia macam ni, dia agak rapat, dia kuncup. Kalau jarak garis ufuk dengan garis bumi ni, kita dekatkan pun, hasil akan tak sama. So, masa awak cuba nanti, terpulang pada awak nak tentukan jarak garis ufuk dengan garis bumi dan juga jarak titik lenyap 1 dengan titik lenyap 2 terpulang pada awak. Jangan nanti bila awak buat, awak dah letakkan titik lenyap 1 ni kat hujung sini, titik lenyap 2 ni hujung betul, dia jadi kembang, awak ingat awak lukis salah. Sebenarnya tak salah. Kaedahnya berbeza. Dia akan menghasilkan rupa yang berbeza. Jadi macam ni, dia hasilnya macam gini lah. Sebab saya punya titik lenyap 1 dengan 2 ni tak jauh. Tak jauh. Bila tak jauh dia akan jadi macam gini. Kalau saya hantar jauh sikit, yang ni V ni akan lebih kembang. Dia akan ikut kedudukan titik lenyap awak. Okey. Selepas daripada tu, kalau katalah awak nak buat, betul saya tengok pelajar-pelajar
kelas saya ramai yang suka nak buat render ataupun buat shadow kan. Okey, awak boleh buat render lah untuk permukaan sebelah sini. Contoh awak nak render kan, okey, kita boleh renderkan lah. Macam ni kita akan renderkan dia. Okey. Ini perspektif 2 titik. Yang kena ingat ciri-ciri dia ada titik lenyap 1, titik lenyap 2. Kemudian dia ada garis ufuk dan juga garis bumi. Titik lenyap 1 dan titik lenyap 2 mesti berada di atas garisan ufuk ataupun garis ufuk lah. Okey, kalau contoh kalau nak buat shadow sebelah sini, awak boleh buat sebelah sini, tak ada masalah. Okey, itu terpulang kepada kreativiti awak. Sebab ini adalah asas lakar dia, asas lakaran dia. Kita nak tahu perspektif 2 titik. Untuk dunia nyata nanti, maksud saya semasa kita buat amali untuk melakar projek vertigasi ataupun projek rekaan fashion nanti, kita akan aplikasikan semua kemahiran lakaran pictorial kita, oblik, isometrik, perspektif 1 titik, 2 titik, dan yang selepas ni kita akan belajar 3 titik dalam membuat lakaran reka bentuk projek yang akan datang lah. Okey, macam ni kita akan cubalah. Kita boleh render juga sebelah sini kalau kita nak. Okey, contohnya saya nak buat dia kabur sikit sebelah sini, tak ada masalah. Cuba awak boleh buat lebih perlahan lah, lebih kemas dan lebih teliti. Ini saya nak ada cepat sikit. Kalau tak nanti video kita panjang sangat. Okey. Okey, jadi saya nak awak nanti cuba buat semua dalam buku lakaran masing-masing. Ingat garisan objek kita akan gunakan HB. Objek kita akan buat HB. Binaan biasa kita akan pakai 2H. Ada pelajar yang mesej saya cakap, cikgu saya tak dapat HB ataupun 2H. Tak apa, awak boleh pakai pensel apa-apa saja. Saya tahu ni waktu pandemik PKP awak tak boleh keluar, nak cari pensel 2H pun bukan semua kedai ada jual kan. Tak apa, tak ada masalah, awak pakai je pensel yang awak ada. Kalau awak tak ada 2B pun awak pakai. Macam sekarang ni saya ajar awak ni, saya pakai 2B ni bukan sebab 2B ni boleh, tidak. Maksudnya saya nak dia gelap, saya nak tunjuk pada awak legap atau tidak tu. Selain daripada menggunakan pensel yang betul, awak juga boleh berlatih dengan menggunakan apa yang ada. Sebab lakaran ni adalah satu benda yang spontan. Pada waktu tu kalau awak ada pen, awak terpaksa guna pen. Sebab dia lakaran ni bila awak ada idea, awak terus lakar. Itu fungsi dia. Dia punya konsep lakaran ialah awak menzahirkan idea awak serta-merta di atas kertas. Okey, jadi kalau waktu ni saya pun ada HB, saya pun ada 2H. Bukan tak ada, saya nak tunjuk dengan awak, saya gunakan 2B. Dan saya terpaksa lakar lebih gelap untuk video kita lah. Okay, jangan nanti awak kata, oh cikgu pakai 2B. Tidak, maksudnya sebaik-baiknya awak gunakan HB untuk garisan objek, 2H untuk garisan binaan. Okey, seperti yang saya tunjuk dalam kelas tempoh hari lah. Okey, ada apa-apa persoalan nanti boleh kita sambung dalam grup WhatsApp kita. Di akhirnya nanti awak boleh hantar beberapa contoh lakaran awak lah untuk saya ulas dan juga bagi markah. Okey, itu saja kelas untuk hari ini. Jika ada apa-apa persoalan, boleh tinggalkan di ruangan komen ataupun dalam grup WhatsApp kita lah. Okey, itu saja untuk perspektif 2 titik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.